Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan sebab-sebab hati berpenyakit, poin yang ke-8 muka surat 49 itu. Sebab-sebab hati berpenyakit, yang mana disenaraikan di bawah tajuk ini 8 sebab. Sebab pertama, percakapan yang berlebihan. Yang kedua, penglihatan yang berlebihan. Yang ketiga, pergaulan yang berlebihan. Yang keempat, makanan yang berlebihan. Yang kelima, tidur yang berlebihan. Yang keenam, angan-angan kosong. Yang ketujuh, bergantung bukan kepada Allah. Dan pada malam ni kita sambung yang ke-8, iaitu mendengar muzik secara keterlaluan itu. Mendengar muzik secara keterlaluan, ini poin yang ke-8. Baik, cuba kita tengok huraiannya. Nyanyian merupakan pendekatan iblis yang paling ampuh untuk merosakkan hati-hati manusia. Dia telah berjaya memperdayakan ramai ulama dan orang yang zuhud, apatah lagi masyarakat awam, sehingga ada yang mendakwa bahawasanya mendengar lagu-lagu yang menghiburkan dapat ingat kepada Allah. Jadi hati itu jadi ingat kepada Allah. Ada yang dakwa sampai ke tahap itu. Ini termasuk dalam kalau Ibnul Jauzi dia senaraikan, ini salah satu daripada talbisu iblis. Sebelum saya pergi kepada huraian seterusnya, sebagai peringatan kepada kita semua bahawa muzik ini saya sebut secara umum lah. Mana ulama berbeza pandangan. Pandangan pertama mengatakan haram lah secara mutlak. Tak ada kita kata nak buat pembahagian itu, klasifikasi tak ada. Bila kata muzik haram semuanya. Itu pendapat yang pertama. Jadi ulama yang berpendapat gitu ramai, bukan kata ulama yang tidak terkenal, tidak ulama hebat-hebat juga. Dan kalau kita perhatikan yang itu lebih ramai. Pendapat yang kedua, ada pula di kalangan ulama yang berpendapat tidak haram kalau tidak keterlaluan. Jadi ulama yang kata tidak haram ni pun dia bukan secara mutlak. Kalau sepuh ada muzik ada sekarang ni memang dia kata haram lah. Mana muzik sekadar kita kata contohnya lagu kebangsaan kan dia ada muzik juga. Mungkin sekadar itu muzik tentera misalnya, kompang itu muzik juga tu. Kalau sekadar itu tak apa. Tapi kalau muzik sekarang ni dengan lagunya popular, tak mungkinlah ingat kepada Allah sampai tahap tu. Tu. Jadi kena berhati-hatilah. Sebab tu ini sebenarnya dia kena buat satu program khusus, kena panggil orang-orang yang buat kajian kita ni biar kita tahu mana kita ambil yang kata haram, yang kata tidak haram itu dalam kategori yang macam mana yang kata tidak haram. Tu. Dia tidak kata jadi bebas ke apa, tidak bermaksud begitu. Jadi ulama yang kata muzik tidak haram bukan bermakna dia membebaskan kita dengar muzik ni secara tidak ada kita kata peraturan, tidak maksud begitu. Ni muzik yang kira-kiranya kita tengok pun kita rasa pelik dah. Tu kan. Sebab kalau nak kira muzik boleh katakan banyak perkara lah ada muzik ni. Jadi muzik yang kata tidak boleh tu yang macam mana? Tu kita kena faham lah. Kalau di barat tu tak boleh rasa lah. Tu kita sebut secara umum. Cuma dari segi setengah-setengah pendakwah tu dia ada pendekatan lain pula.
Misalnya nak pergi berdakwah ke negara-negara orang tidak Islam lah kita kata dak. Perlukah kita highlight muzik ni? Kalau kita highlight ni, kita tak boleh masuk pun di kalangan masyarakat mereka. Sebab apa? Sebab orang yang boleh dikatakan masyarakat khususnya tidak Islam lah. Muzik adalah satu seni yang mana kalau tidak tahu itu dianggap satu kekurangan. Bahkan keluarga akan berbangga bila anak-anak dia tu mahir dalam muzik. Bahkan muzik tu termasuk dalam sukatan pelajaran. Di tempat kita ni pun sudah jadi sukatan sebenarnya. Walaupun tidak siapa peringkat piano pun, tapi peringkat awal ni dia ada satu subjek tu. Kena beli tu. Seruling kita kata dah. Tu. Walaupun subjek tu pilihan lah. Tapi rasa tidak pilihan, dia mesti terlibat untuk peringkat pilihan. Mesti rasanya. Sebab anak saya pun beli tu. Orang kata panuak aku dia tahu cikgu suruh dia tu. Jadi hak tu lagu mana? Nak kata hari ke tidak? Hak tu lah jadi khilaf tu. Kalau sekadar tu tak apa. Lepas tu ramai juga ulama-ulama kita yang berpendapat boleh pun. Contohnya Imam Ghazali. Tapi hak muzik macam mana? Muzik nak panggil burung, dia ada muzik juga tu. Muzik siapa ke peringkat jadi adalah dia ada perbincangan khusus. Cuma kalau kita nak bincang muzik lah ni, kita kata nopak kera pun nak tengok cara tu, saya kata hak tu tak boleh. Ulama kata boleh pun dia kata tak boleh tu. Tu kan. Kita tengok itu anda sebut tu supaya, sebab tu dia sebut sini, cuba perhati molek, mendengar muzik secara keterlaluan. Sebabnya penulis ni ialah kalau kita highlight ke sangat muzik kata haram dalam konteks sekarang ni, kita ambil pendapat tu, dia agak bermasalah sikit. Orang akan rasa pelik. Lebih baik kita tumpukan kepada yang lain. Itu pandangan saya lah. Cuma kita ngaji secara khusus ni, cuba elak lah. Tapi kukuk mana pun, kalau maknanya di sini dalam kitab ni, tuai kitab ni dan juga beberapa rujukan yang dia kemukakan, antara yang mengatakan boleh tetapi dengan peraturan yang ketat. Bukan boleh sembrono gitu, tidak. Sebab tu kita pun kena berhati-hati jugalah. Nabi Mai takut jadi hilang tu Quran tu. Bimai takut jadi gitu ya. Tak sih jadi dengar Quran jadi tak serabut. Kalau siapa tak tu, itu kena buat satu islah dalam diri sendirilah. Bahaya tu dengar Quran rasa tak senati. Dengar muzik rasa senang. Kalau siapa tak tu hadrat kena baikilah. Agak parah juga dah tu. Kena berhati-hati. Saya pun dengar muzik, tapi dengarlah setara mana. Kita kena pilih-pilih lah. Ni jangan ambil siapa seni kata dia pun menunjuk kepada lucu. Tu memang kok kata boleh pun dia kata tak boleh tu. Kena berhati-hati. Dan kita pun jangan berdoa lah. Bila orang kata muzik haram tak boleh, siapa tak boleh waktu email lah, apa tak boleh gitu. Jangan berdoa lah. Berhati-hati, berhati-hati. Tapi saya anggap berat lah bagi saya sendirilah, walaupun saya antara terima boleh, tapi saya anggap berat kalau wak ulik tidur dengan tu. Sebab bercanggah dengan sunnah. Bercanggah dengan sunnah sakit tu. Dengan muzik tidur dengan gitu tu. Itu lari jauh. Tu ulama kata boleh, boleh tidak suruh lagu tu. Tak boleh lagu tu. Kena berhati-hati lah. Sebab tu sayanya bimbang takut jadi hilang Quran tu. Tosi jadi baca. Kena beringat. Cuba kita tengok di sini. Ni kira sederhana ni. Kita duk bincang ni di kalangan ulama yang sederhana. Kalau Ibn Hazar kata boleh mutlak. Tu dia. Ada yang kata gitu. Tokoh mujtahid besar tu. Nak awal. Doktor Yusuf kata dia kata boleh, tapi dia ada peraturan dia lah. Tu kan. Jadi anak sebut kata boleh tu, janganlah pakai jadi bebas. Tak ada langsung dah. Mana hidup dia ni penuh. Kalau tak kerja kat cakap muzik ya hidup. Kuala Lumpur ni kita kata muzik bahasa. Tak kena lagu tu. Kena beringatlah. Baik, Imam At-Tabari telah mengarang sebuah kitab Jawabun fis Sima' wal Ghina. Jawapan terhadap dengar muzik dan nyanyi ni. Dan nyanyi ni dengan muzik dan nyanyi. Tu. Yang mana dalam buku ni dia melarang nyanyian sekeras-kerasnya. Ni hak nyanyi lagu mana? Sebab tu kalau kita perhati di zaman Nabi SAW, kalau kita perhati zaman Nabi lah, hak nyanyi zaman Nabi ni lagu mana? Duk puji perempuan.
puji bangsa, nyanyi tu penuh dengan resis, kita kata duk puji kuda, duk puji puak dia, duk puji perempuan, kecantikan wanita-wanita suku, kita kata kabilah dia. Tak ada faedah. Mana ulama dia ni lah tu. Sebab tu hak Nabi benarkan, lepas ni dia ada sebut hak Nabi benarkan dua orang perempuan tu duduk mengungkapkan syair tu dalam bentuk nyanyi dengan suara yang merdu lah. Tu. Lepas tu ada juga main muzik. Tu muzik macam mana? Nabi kata tak apa, biarlah dia nak menggembira hari perkahwinan, sepo kita main kompang. Setara tu bagaimana tak apa. Ya bagi orang kata tak boleh, aku tu pun tak boleh. Tu. Oh hak lah ni banyak berpuluh-puluh sekali dia main. Dah. Tu kena fikirlah tu. Hak tu bagi kita kena berhati-hati. Baik, cuba tengok Jadi dalam kitab ni Imam Tabari dia melarang nyanyian tu sekeras-kerasnya. Hanya beberapa kerak manusia yang terpedaya telah mengharuskan nyanyian dengan mengatakan, apa hati molek mengharuskan nyanyian dengan mengatakan. Alasan dianya ada di antara ulama salaf yang membolehkannya. Hak ni betul, tapi kita nak muzik macam mana ya dia kata harus tu. Hak tu kita tak kaji. Ambil pandangan umum dia bawa dalam zaman kita ni, itu tak tepat. Kata mereka lagi, dia kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sendiri telah mendengar lirik-lirik lagu dan berkata ini tidak ada masalah. Sebab tu anda kata ulama hebat-hebat apa ada ya dengan muzik. Setengah ada, setengah tu penulis buku. Terkenal lah dia. Tak silapnya Abu Yusuf bila mendengar muzik dia tulis kitab, tapi jadi kitab dia. Lepas tu masalahnya muzik lagu mana? Hak dia dengar, nyanyi lagu mana hak dia dengar tu? Nyanyi lagu mana? Hak tu kita kena kaji. Kau apa-apa Coldplay tu tak boleh bagaimana tu. Tu tak boleh kita dengar pun tak ada ngamuk tu. Tu tak suruh ayat lah. Kau mana pun tak boleh. Orang liberal yang kata boleh tu. Tak boleh tu. Anak pun dengar tu. Kau setahun ni tak nanti kau ulama anak pun kata tak erak ni lagu ni. Lepas tu penyanyi pun tak setara mana. Dia banyak perkara dia ni lah. Yusuf Qaradawi kata bab ni kena tengok banyak perkara. Kadang-kadang learn ni kita kena ingat learn ni kita cakap dalam konteks learn ni. Sebab Abu Hanan orang kata harai dulu dia lebih kepada zaman kita ni. Dia bayangkan penyanyi tu kadang-kadang dengan nyanyi itu sebenarnya dia nak sebar satu fahaman. Faham apa dia? Lesbian kita kata. Popok dia tu kalau di negara asal dia tu tak, popok gay misalnya. Makna dia akan kalau kita terima tu dia boleh tarik anak muda tu, orang panggil pintu masuk untuk dia bawa sesuatu yang lebih berat. Tak umat Islam tak erti bagi lagu tu. Tak erti bagi lagu tu. Tak nak sabar. Umat Islam lah ni dia berhubung seluruh dunia, boleh tahu selalu bagaimana keadaan dia di negara dia. Yang mana ulama-ulama di tempat dia tu hukum haram dia ni. Tiba-tiba kita mari persela pula mari. Selakailah mari noh. Gong ngati mepin lagu tu. Tak kena lagu tu. Kita kelih sakit hati. Nak mutah tengok. Yang ngerti. Sepatut we kau orang lain lah jemput suruh mari ni buat kenyataan tu gong. Bagi anak tu, bagi anak lah. Kau siapa tak tu sudah kena penyakit liberal tu. Liberal ni hadirat dia satu aja ni. Anak banyak baca dalam bahasa Arab, kalau bahasa Inggeris lagi banyak. Satu kotak saya anak ibu ku tentang liberal saja. Kita baca tu terkejut lah. Kalau di Mesir tu habis kena teruk benar dah. Kehidupan dia zahir tidak sepori Islam dah. Antara poin utama liberal ni mana dia nak meleraikan ikatan syariat. Supaya kita ni syariat ni kita pilih-pilih. Misalnya bak aurat. Dia tak terima langsung. Itu kebebasan bukan kewajipan. Apa dia tu? Dia bawa dalil-dalil secara falsafah gini-gini. Mana nampak tidak cerdik. Orang penuntut aurat macam-macam dia bawa. Tak kena pula Islam tak pun nak dah tu kan. Kadang-kadang siapa kalau di Indonesia tu ada tokoh ulama besar bahagian pengajian PhD dalam pengajian tafsir Quran tulis buku aurat tidak wajib. Sebab tu sana dia berlaku pertemuan teruk. Tu kalau tak jaga dia merebak ke tempat kita tu. Mari dah setengah-setengah. Kemarin hebat terkenal dia PhD dalam bidang tafsir, tulis tafsir. Anak dia tak tutup aurat apa sebab dia sendiri kata tak wajib. Bahkan dia rasa comel apa tak tutup aurat tu. Baru nampak keunikan Tuhan buat tu. Berat ni. Tak boleh lagu tu. Hak muzik ni pun
Orang yang memperjuangkan itu biasanya liberal lah. Hak lah ni. Sebab itulah orang hak kata boleh pun dia tak lihat lah ni. Kalau tempat kita kadang saya tu sarang mana kita terus. Ataupun lagu-lagu klasik. Anda melihat tu tidak berat. Tapi hak lah ni berat-berat. Setengah-setengah tu seni kata boleh menyebabkan kita diingat kepada Tuhan. Tu ulama jadi khilaf tu. Lepas tu muzik pun tidak berat. Jangan kita ambil kira semua. Tapi kita tidak nafikan. Ada ulama kata tak, dia kata sadduz zara'i, kita tak boleh semua. Tak apalah, ikut ni bab khilaf lah. Cuma kalau anda lebih baik berhati-hati. Anda apa dengar, tapi tidaklah siapa kau perekat nak kau ulik tidur tu. Sekali-sekala kita dengar. Kadang-kadang kita dengar tak jadi ni memang seni kata tak ada nilai langsung. Kita tak dengar aku. Gapo dia seni kata lagu ni, kita kata tak. Langsung tidak boleh membina ingat kita. Tu tak salah. Tak salah dengar petai lagi lah tu. Ana sebut tu supaya hadirat mungkin kalau kita baca dalam internet tu banyak pandangan yang mengatakan boleh gini-gini, tapi kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Baik. Dalam perkara ini kita hendaklah memahami fatwa yang mengharuskannya. Perhati molek ni. Tadi kan ada siapa Imam Ahmad kata, molek ni tak ada masalah ni dengar. Hak lagu mana tu? Dalam perkara ini kita hendaklah memahami fatwa yang mengharuskannya hanyalah melibatkan rangkap-rangkap syair yang menceritakan berkenaan dengan zuhud dan yang umpamanya. Makna rangkap-rangkap syair, nyanyi lah kita kata dalam bentuk syair dan sebagainya, tapi rangkap-rangkap seni kata dia tu menyebutkan tentang zuhud, tentang ingat pada mati, tapi dia buat dalam bentuk nyanyi. Sepolah ni lah nasyid-nasyid tu kan, molek seni kata dia. Lepas tu kita nak kata haras secara mutlak tu. Tu bahaya tu. Sedangkan anak-anak kita di tadikah nyanyi tu lah juganya. Tu benda-benda gitu bagi anak kita kena jangan gaduh lah. Sebab tu Dr. Yusuf Qaradawi dia bincang agak panjang jugalah. Maknanya nak kata dia pun tak dengar muzik Yusuf Qaradawi ni. Dia pun baca Quran ingat lepas lah Quran tu cuma untuk orang awam, untuk masyarakat. Tiba-tiba kita ngaji fiqhul qulub pun jadi gong juga dah. Tak kenal lah lagu tu. Ni kita kira masyarakat ni kita perangai sikit lah. Kalau kita berat takut jadi lagu lain. Baik. Cumanya kalau datang masjid semua kata tak boleh. Atas masjid tak boleh. Sebab hal tu dia ngikut bab lain, bab tasyabuh dengan tempat ibadat orang kafir. Kalau tempat ibadat orang kafir memang dia ada muzik. Ni tak boleh. Ni diberitahu kepada anda ada masjid tempat kita ni dah 2 kali dah. Ni masjid ni anda sebut lah. Tak apa, benda dia buat pasal terbuka. Di masjid Muttaqin. Tepi apa? Di Jalan Yaqubiyah ada masjid Muttaqin. Katanya main muzik di sini depan mihrab ni 2 kali. Hak dia ayat kanan dia sendiri dengar. Orang tua dia take guna telefon dia tapi tak jadi. Dia tak pandang. Sudah dengar esok kalau dia pergi kena aku dia ayat kanan Allah, dia kata ustaz lagu mana? Ustaz dia kata tak boleh. Orang kata boleh muzik pun tak boleh main dalam masjid. Dia bukan sekadar hukum muzik, hukum tasyabuh bil kufri. Tasyabuh serupa dengan orang kafir. Orang kafir ni, orang tidak Islam ni di tempat ibadat dia semua ada muzik. Tu imam dia nyanyi dalam gereja tu. Tu imam dia jadi kepala pengak nyanyi. Dia ada nyanyi, ada muzik. Begitulah tempat ibadat orang tidak Islam. Orang Islam tak boleh. Kalau buat juga itu haram dari sudut tasyabuh, menyerupai tempat ibadat orang kafir. Jadi kena pesan ke imam dia lah. Nak main kalau nampak itu sangat tak boleh, main dalam bilik 2 rumah sudah lah. Tak usah mari pada datang masjid. Kalau nak bukti anak kata tu, kalau tak percaya kita boleh tunjuk kawan tu masih hidup lagi. Duduk kawasan tu juga. Lucunya dia tik dia kata jadi molek, klik tak jadi. Kita nak bukti tu. Baik. Jadi kita kena faham itu pun jika tidak disertai dengan gendang atau alat muzik, tepuk tangan dan juga tarian. Ni hak kata boleh ni pun. Tapi kalau hak nyanyi tu lah, dengar ada perempuan pula dengar pakaian tidak menutup aurat, tu anda tak akan kata halal tu. Tak suruh ayat lah. Lepas tu demo nak kata halal, ikut demo. Kita tak akan kata halal. Perempuan duduk menyanyi gedik-gedik sepokera juga, kita kata dah, kita tak akan kata halal. Tu suruh ayat lah.
Dengan itu kita memahami, cuba perhati, ini hak berlaku zaman Nabi. Dengan itu kita memahami hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan dua orang hamba perempuan yang menyanyikan kata-kata kaum Ansar mengenai peperangan Bu'ath. Peperangan Bu'ath ni satu peperangan besar yang berlaku di Madinah satu ketika dulu, di kalangan puak-puak Aus dan Khazraj dan beberapa kabilah lain, yang menyebabkan berlaku kematian yang sangat besar. Pemimpin-pemimpin utama meninggal dunia, dan itu merupakan sejarah hitam. Dia panggil peperangan Bu'ath. Dan kesan daripada peperangan Bu'ath ni, kalau kita tengok dalam sejarah, menyebabkan mereka tak ada pemimpin pelapis. Bila mati pemimpin hebat-hebat tu, hak pelapis tidak ada. Pada waktu itulah orang Yahudi mengambil kesempatan cuba menguasai Aus dan Khazraj. Dan pada waktu itulah juga diambang hijrah Nabi. Oleh kerana puak-puak Aus dan Khazraj tak ada pemimpin hebat-hebat, tinggal hak biasa-biasa je. Akhir sekali Abdullah bin Ubay bin Salul menonjolkan diri dia. Tu waktu ni. Cerita Bu'ath ni, ini kisah yang berat lah. Peperangan yang berat, yang mencatat sejarah di Madinah. Ketika perempuan Ansar duduk bersyair, duduk cerita tentang sejarah hitam peperangan Bu'ath, menyanyi lah. Sedap lah. Orang tahu dia tak sedap nyanyi ni. Jadi bila kata nyanyi, perempuan tahu suara sedap lah. Tu. Jadi kira-kiranya ada sahabat Nabi, Sayyidina Wakab, tak bui lah. Nabi kata biarlah, ni hari kegembiraan dia. Tak silap nyanyi ni dia ada berkait dengan hari perayaan lah, hari kebesaran adalah. Nabi kata biarlah. Jadi dibenarkan kerana tidak mengasyikkan dan mempesonakan. Tak ada pula dalam riwayat lain, dalam riwayat lain seni kata dia tu ada puji Nabi lebih daripada sepatutnya. Misalnya dia tahu perkara gaib, Nabi suruh buat tu, Nabi kata tak boleh. Maknanya daripada situ ulama faham kalau seni kata tu tidak menepati syariat, kena buat lah. Patut lain tak apa. Ni kalau bahas dalam itu, muzik pun tak ada ni. Ni nyanyi saja. Setengah kata ada muzik pun muzik jenis kompang gitulah. Dia sebut dalam kitab muzik tu, dia jenis palu gitu, macam kompang lah. Dia ada sa yang tepat palu, bukan kata dua-dua. Supaya kata hak setengah tak ada dua-dua kan. Hak ni sa ya. Kalau kita kat kompang lah kita kata. Sekarang tu ya, gitar-gitar pun tak ada masa ni. Sebenarnya keadaan manusia pada zaman dahulu tidak secanggih pada masa sekarang. Sekarang ini alat-alat muzik telah dipelbagaikan seperti kompang, drum, gitar, gambus dan irama-irama lagu yang begitu mendayu-dayu. Semua perkara ini boleh merangsang dan membangkitkan gelora nafsu yang terpendam dalam jiwa tu. Setara mana ni? Dia jadi bangun lari kan? Jenis ada angin tahun, panggil angin tahun. Dengan muzik bangun tu kak, pada akak panggil tu. Tak kira dah pakai kain tudung kalau di Indonesia agak dahsyat menadah ni. Anak tengok orang nyanyi pakai telur labuh pun dia naik, orang Kelantan naik angin, bukan angin naik dia naik angin. No, dia bangun tu dia Allah kita kata menjatuhkan marah. Tu atas tu. Kalau siapa jadi lagu tu tak boleh. Itu peraturan dia. Kalau orang takut pada Allah, dia ambil kira tu bagi-bagi gitu. Tu kan. Sebab kita lah. Kalau kena molek muzik sedap bangun cacat tu. Tepik. Jadi tak terasa, tak hilang dah sekejap akhlak tu. Muru'ah tu hilang dah sekejap. Lepas tu mikir pula. Benda-benda lagu tu. Sebab apa? Sebab muzik ni ada kesan. Dia boleh menaikkan dia punya semangat dan sebagainya. Tu. Apatah lagi. Cuba dengar molek lah. Cuba dengar. Anak ambil contoh di Indonesia lah. Cuba tengok dia punya penyanyi-penyanyi dia tu. Sama ada danduk ke apa. Tak sekira lah dia makan tetu dah harai dah. Seni kata dia tu kadang-kadang lucu, kadang-kadang jauh hal cinta ya. Kadang-kadang tu kita dengar pun nengok tak boleh dah setahun ini. Hak tu saja pun tak boleh dah sah ke muzik. Lepas tu penari tu pula lagu mana? Tak pakai kain kana lagu ni. Allah pakai agak tak ada beza dengan tidak Islam. Setengah-setengah tidak Islam pun. Jadi kau gitulah hak dimaksud sini. Cumanya Nabi mai juga kalau sebab tu ana tidak akan kata juga bila kata halal ni secara mutlak, takut dia jadi lebih. Sebab tu kita kena sentiasa sebut berhati-hati. Semua perkara ini boleh merangsang dan membangkitkan gelora nafsu yang terpendam dalam jiwa. Apabila ada orang yang jahil menyangka perbuatan ini ada kaitan dengan akhirat,
itu adalah pandangannya jauh daripada kebenaran. Oh, siapa kada boleh ingat ke akhirat nak buat muzik, oh tu jauh tu, jauh benar tu. Ni siapa dia kata gini ni? Tokoh besar Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Sebab kitab dia ni banyak menjadi rujukan ni. Prof Basri dalam tulis kitab ni. Dia kitab dia ni ana baca direct kitab dia di satu kuliah ana, separuh tak ada habis, separuh. Menariklah. Misalnya di Kelantan dulu, biarlah kita sebut dia. Di Kelantan dulu kan, pemerintah almarhum Tok Guru kan, dia bui muzik pun, tapi biar jagalah. Misalnya nak mandi ke barat, tak ada muzik, oh tak pergi ke barat mana? Bui sekadar tu. Mak Yonoro tu ada unsur-unsur, dia buat kajian lah. Kita kena ingat sebelum Kelantan tak benar tu dia sudah ada dah buku ditulis oleh ahli akademik di universiti. Noro gapo dia, semua ada muzik lah kau tu. Gapo dia lah kita. Maitria tu parok benar tu, tu teruk. Sebab tu tidak dibenarkan. Sebelum kerajaan hari tu memang tokoh-tokoh akademik kata dah tak boleh. Cuba tengok sini kata dia tu. Puja jin tu. Puja makhluk halus tu. Ana biasa masuk teri ni. Oh tak kai tu dah cau tengah habis dah. Tu tak boleh. Tapi di Kebarat dibenarkan dengan ada di peraturan lah. Tak boleh melibatkan perempuan dia. Lepas tu hak ada Kelantan nyanyi tu, hak tu peribadi dia. Dia buat mungkin senyap-senyap. Kalau nak buat secara terbuka tu tak boleh. Tu molek lah. Tapi setahu anak Tok Guru dia tak dengar pun muzik. Cuma dia buat tu untuk orang awam. Kalau kita nak buat supaya kita tu tak boleh berlaku dah. Misalnya benda-benda hak ulama bincang harus kita tak boleh kita ambil pendapat lebih kuat. Nanya orang kampung. Ulama walaupun dia tak save benda tu pun, tapi dia ambil pendapat yang paling ringan untuk orang kampung. Sebab dia tahu dah orang kampung keadaan dia begitu. Kalau tidak orang tak boleh nak ikut. Kita ambil kira-kira paling minima. Jangan sampai perkat berat. Sekadar ulama kata harus, sekadar tu ya. Dengan peraturan. Sebab itulah kalau kita tengok dalam fiqh, kalau pendapat jumhur ulama dia ringan. Kalau kita ngaji fiqh. Bimai gua ana sebut gini, sensung orang tu kata tengok tu. Menghalalkan muzik pula. Tu kena dengar molek anak pun tak itu kata dah. Kita pergi mana-mana pun dengar Quran, so kita duk hafal sikit sebanyak tu tasbih tu ya. Lepas tu tak ada langsung ada, tapi pilih-pilih lah. Anak dengar sikit, tak ada faedah langsung sini kata dia. Tak dengar lalu dah. Kena fikir. Baik. Lebih baik kiranya mereka hanya berkata ini adalah antara bentuk hiburan yang diharuskan supaya kita boleh merehat ke medan. Kata setara tu sudahlah. Jangan duk kata ingat ke akhirat. Jangan duk kata ni ulama kita kata boleh. Ulama kita kata boleh muzik tu, kena tengoklah sini kata macam mana. Lepas tu alat muzik tu macam mana. Baiklah kalau kita nak kata boleh pun kita kata sekadar untuk hiburan sekejap, untuk merehatkan badan. Sekadar tu saja. Tu pun dalam keadaan terkawal. Tetapi masalahnya ialah mereka ini menyangka ia juga termasuk dalam erti kata ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya puak-puak sufi misalnya. Puak-puak dia main muzik ni berqasidah luar biasa. Seolah macam benda tu boleh menjadi ibadat. Tu dia kritik tu. Sebab kalau kita perhati ke puak-puak sufi, tarik, cuba memang dia muzik. Cuba tengoklah selawat perdana tu lagu mana. Kita tengok selawat perdana lagu mana. Dengan pentah tu berapa dah, dengan lapu support. Maknanya kalau kita kata orang lagi nyanyi pun sesuai pentah dia tu. Cuba tengok berapa kos habis tu. Lepas tu tak ada muzik ke? Ada, banyak juga tu. Tu. Bahkan waktu tu dia macam satu hiburan yang besar dia buat tu. Bukan sekadar nak merehatkan minat, acara yang melibatkan kos yang besar. Bukan kata individu saja, tidak. Tapi hak tu pun ana pun tidak nak kata harus secara mutlak, ana pun tak kata lagi. Cuma bagi kita sudah agak lebih. Sudah agak lebih. Kena berhati-hati. Sebab masyarakat kita dia tak faham seperti kita. Tapi kukup mana pun nak kata tu ibadat, tu ulama kata boleh pun tak ada kecek gitu. Mereka menamakan perasaan terhibur atau asyik yang keluar daripada batasan akal yang sihat itu sebagai satu unsur cinta asyik yang membawa kepada kebaikan. Sedangkan kemungkinan perasaan terhibur itu akan membawa kepada tindakan yang dilarang.
oleh syarak seperti koyak baju, terkinja-kinja seperti dirasuk dan sebagainya. Semua perkara itu adalah jauh menyimpang daripada perjalanan hidup golongan salaf. Misalnya anda tengok sebagai contohlah, nama dia penyanyi itu, Barakallahu lakum awalan. Nama apa? Orang Palestin tak? Nama? Mahir Zain tu lah. Mahir Zain tu. Misalnya Mahir Zain. Tak apalah seni kata dia tu molek. Dan muzik dia pun tidaklah teruk sangat. Tetapi bila dah bunyi tu pelbagai bentuk muzik berlaku serentak dalam tu dah, dia menaikkan semangat sehingga kalau kita tengok hadirin ni, anda tengok di Indonesia lah, sehingga hak tino tu bang memang macam tak khabar. Tutup aurat tu, tak tutup aurat pun ada, tapi kebanyakan tutup aurat. Tapi gak bagaimana kalau siapa tak tu tak leh dah tu. Siapa akak tangan telekom kesok habis, kita kata tak, dia pun nyanyi lebih kuat pada kawan ni. Kalau lagu tu bagaimana tak leh tu lagu tu kaji. Ialah sana Pancasila tak ada masalah, asalkan dia tidak kekeh kaji tak apa lah. Nah, dia kira gitu ya, dia membayar cukai baik warga. Okeylah, benda tidak ganggu orang untuk beribu. Itu hal lain, itu hadiah. Indonesia ni kita tahulah keadaan dia macam mana. Tapi kalau siapa tak tu tak leh tu. Hak tu yang dimaksudkan di sini. Mana tidak terkawal. Semua perkara itu adalah jauh menyimpang dari perjalanan hidup golongan salaf. Jelas sekali ia adalah satu bentuk kesesatan yang jauh menyimpang daripada jalan yang sebenar. Oleh itu setiap orang tidak harus mengelirukan diri sendiri. Cinta asyik yang sebenar ialah kegairahan hati apabila mendengar Al-Quran dan nasihat yang baik. Hak ni kita nak didik masyarakat begini, dia memerlukan sokongan ramai. Kerajaan SD, kerajaan tu mula-mula sekali kena faham hukum ni. Kalau kerajaan tu tak faham, dia pula mari dia tu, siapa nak nyanyi Indonesia mari. Dia pula. Anak serabut buruk nah tu. Dia pula kenyataan resmi mari Coldplay supaya mari Indonesia ada misalnya dah. Pemimpin tertinggi. Tak kena banyak tu bagi anak tu. Duduk dia lamunya wi kok orang kita boh nombor satu sekali buat kenyataan dia, kita faham maksud dia tu. Bagaimana tak kena, bagaimana tak kena tu lagu tu. Jadi pelik mati bila mari macam-macam timbul pelik, cinyung jatuh sama jatuh atas petah tu. Tu dia nak bawa, kena ingat dia tak kena ingat. Sini anak pun tak ingat ada ke tak disebut ni kajian Imam Ghazali rahimahullah. Dia maksiat ni dia ada sifat dia ada ciri dia. Sifat maksiat ni, semua maksiat ni sesuatu yang sesuai dengan nafsu manusia. Sebab itulah perkara ni kalau berlaku sekali, dua kali, tiga kali, masuk kali keempat, kalau tidak dilarang, lama kelamaan masyarakat awam, bukan ulama ni mungkin kena, tapi payah sikit orang awam dia merasakan perkara tu ringan. So Imam Ghazali buat contoh, kita melihat aurat perempuan yang bukan mahram lah. Sekali tengok tak terjejah lagi. Ni orang telah terdidik dah dengan hukum haram aurat. Tengok tu mana tengok tanpa kawal. Sekali, okey lagi, dua, tiga, masuk lebih pada kali yang ketiga, dia mula rasa pudar dah hukum haram itu. Tu mengikut kajian. Akhir sekali tak kecek, dia pun tak tekan dah buat aurat, tapi isteri dia mungkin tidak akan tetap tutup aurat, tapi perasaan dia sudah rasa ringan. Tu bahaya tu. Orang lain ni dia panggil proses normalisasi kata tu. Tu bahasa sekali. Kita nak jadikan perkara itu jadi biasa, kena buat acak kali lah. Kena buat sampai berpuluh-puluh kali. Akhir sekali orang pun tak kecek dah proses tu. Kena ingat tu. Bahaya tu tak? Bahaya. Iyalah, minta maaf lah anak nak sebut sebab anak pun kita duduk depan internet semua tak. Muka kita pun duduk cakap buku you know. Kadang-kadang kita nak tengok siapa dia Coldplay, tengok terkejut tengok di tempat dia. Kita nak mandi kita tak pakai lagu tu. Tu mudahnya. Kita nak mandi kita tak pakai dia ni buat problem besar teruk. Lepas tu ada hak mari dulu, walaupun perkara ni secara tertutup tapi dibenarkan mari pokok gay hak daripada Bangkok ni. Dahsyat tu. Waktu perak benar waktu tu. Kalau tempat dia tu kak, ana tengok terkejut. Dia mari tapi secara tertutup. Nak test dulu, nak test tu. Orang popok umat Islam ngamuk ke tidak? Nampak tak ada apa-apa.
Tu bahaya tu. Ni lah tak ni. Bahaya. Baik, seterusnya ana ambil sedikit lagi tu. Cinta asyik yang sebenar ialah kegairahan hati apabila mendengar Al-Quran dan nasihat-nasihat yang baik. Ketika itu batin akan terangsang untuk rasa gerun kepada janji buruk sekiranya melakukan dosa, dan seterusnya mewujudkan perasaan rasa rindu kepada syurga dan juga perasaan kesal kerana menyia-nyiakan umur yang ada. Dia satu perkara lagi di sini tidak disebutlah. Dia ni orang panggil muzik ni tak. Ulama poin yang ulama paling bimbang, muzik ni takut dia melekat dalam hati. Apa contoh melekat dalam hati? Dia jadi sentiasa dengar, masa kosong, masa bawa kedai, nak tidur, masa semua muzik. Tambah-tambah ni mungkin ada earphone dan sebagainya. Jadi seolah hidup dia tu, kalau dia tak bercakap, kalau dia tak bekerja, kadang-kadang masa bekerja pun ada lagi. Agak berapa jam sehari. Dia sudah melekat. Jadi apabila satu tahap dia tidak boleh berpisah dengan muzik. Kalau tak ada internet dia rasa macam rimas hidup. Tu kalau sampai tahap tu bagaimana? Sudah sampailah tahap hak ulama larang itu. Hak itulah dia panggil minal ghafilin tu. Dari kalangan orang lalai hak tu lah. Kalau sampai tahap tu berat benar lah. Nak mari masjid pun dengar lagi. Tutup depan pagar masjid. Silap-silap masuk pagar tak tutup lagi. Tutup depan tangga masjid tu. Nanya kena nyakit tu. Lebuklah kitab ni baca tak ada apa lagi tu. Dia kena ada usaha. Kena ada usaha nak sekat diri. Kalau tidak nanya. Semua rangsangan dalaman inilah yang akan mencetuskan ketenangan luaran, bukan dengan melompat terkinja-kinja dan bertepuk sorak. Tu tak boleh ke siapa tahap tu. Adakah Al-Quran, pengajaran-pengajaran dan syair-syair zuhud itu tidak mencukupi sehingga kita memerlukan cara lain seperti mendengar lirik-lirik lagu yang indah dan sebagainya untuk menghadirkan hati ingat kepada Allah Azza wa Jal? Tidak dinafikan kadangkala perasaan sesetengah rangkap nyanyian boleh melahirkan perasaan sebenar tersebut, namun pada kebiasaannya ia hanya akan mendorong hati ke arah nafsu duniawi semata-mata. Jadi tak ingat Tuhan. Ni kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab ada Minhajul Qasidin tu. Dia sebut gitu kan. Sekarang ini kita nak masuk pula nak ambil sedikit lagi mungkin dalam 5 minit lagi nak masuk juga tajuk ni. Sekarang ini kita masuk pergi kepada lebih dekat lagi pada tajuk kita, maksud hati berpenyakit. Bila kata hati berpenyakit, kita bicara ada hati benar, qalbun salim, qalbun mayyit, qalbun marid, qalbun mayyit. 3 kan? Hati yang sehat sejahtera, man atallaha biqalbin salim. Lepas tu hati yang marid, fi qulubihim marad, itu pokok munafik itulah. Lepas tu hati yang mayyit, mati. Dia ada satu lagi tak? Ketiga tu biasanya tak ingat ni 3 tu ya. Tu dia laku ke mana pun kita nak bincang ini, hati hak sakit lah ke mana. Hak berpenyakit tu dia bincang detail selepas ni. Okey, ana ambil satu perenggan ni. Penyakit hati perlu dilihat dalam skopnya yang sebenar. Ini kerana sesetengah orang apabila disebut penyakit hati, fikirannya akan tertumpu pada penyakit dengki, suka mengumpat, iri hati, tamak dan kedekut. Kadang-kadang dia mau pergi situ yang mana skop dia tu sempit. Kebiasaannya orang ni bila sebut penyakit hati, dia pergi kepada dia panggil sifat mazmumah itu. Itulah gapo dia, mengumpat, iri hati, deki, habis tu lebih kurang tu tamak, kedekut, su'zan, sangka buruk. Dia pergi hati je. Padahal skop penyakit hati lebih luas daripada itu dan melibatkan perkara-perkara besar dalam Islam. Dalam kupasan tentang kategori hati sebelum ini telah disentuh perbahasan tentang hati yang sakit dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hati tersebut. Namun itu adalah sebahagian saja daripada penyakit hati itu sendiri. Sebenarnya setiap anggota badan diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk fungsi tertentu. Anggota tersebut dikira sempurna apabila berjaya melaksanakan fungsi tersebut. Anggota tersebut dikatakan sakit apabila gagal melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Ni kita panggil tubuh kita ni ada jari, ada tangan, ada lengan, ada siku, semua ni orang panggil nama lain-lain belaka tu. Di atas kepala saja ada telinga, mata, dahi,
Semua tu nama-nama. Lepas tu kita kata tu abdomen ni pula ada bahagian mesti kata kemaluan pun kita kata paha lu tu semua. Hak tu dia ada fungsi dia belaka. Kalau fungsi tu rosak ya, jang habis. Jang kena habis dia punya tubuh tu. Sakit ya jari. Tak pergi masjid dah. Nah, apa tu nak jalan tak ni? Lepas tu duk denyuk-nyuk. Ya sakit tu. Mana rosak ya. Putus harap ya. Masalah lalu. Tu ni kalau kita kira juzuk-juzuk secara terpisah-pisah lah. Penyakit yang menimpa mata, misalnya penyakit yang menimpa tangan akan membuatkan gagal menghulurkan ibadat. Tak boleh nak makan. Orang tu lu suak dah bila sakit tangan. Penyakit yang menimpa mata akan membuatkan tak boleh melihat dengan sempurna dan baik. Penyakit yang menimpa lidah akan membuatkannya tidak dapat bercakap. Dan penyakit yang menimpa tubuh badan akan membuatnya tidak bergerak, akan melemahkan pergerakannya. Begitulah juga penyakit hati akan gagal melaksanakan fungsi yang Allah. Ini kita bincang kemudian. Ini agak panjang juga ni. Ini kita bincang kemudian. Cumanya setakat ni penulis ni cuba nak bawa kita sakit tangan terjejah bahagian nak sentuh nak ambil. Tapi kalau sakit hati semua tak molek jadi. Hilang habis fungsi. Tangan pun walaupun boleh bui kepada yang tidak halal. Kaki bergerak pada tidak halal. Bila hati rosak, maknanya hati bila dia rosak habis hal lain. Itulah muqaddimah kita bincang dulu. Fa inna fil jasadi mudghah tu. Fa in salahal jasad tu wa in fasada ala wahiyal qalb. Itulah. Selepas ni dia akan bincang seterusnya. Jadi kita berhenti setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.